seseorang itu, maka tidak akan dilambatkan barang satu saat pun dan tidak dipercepatkan barang satu saat pun. Jadi kita semua perlu sentiasa dalam keadaan bersedia, kerana tidak ada apa-apa jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan kita akan meninggal dunia apabila kita sampai usia tertentu, ataupun kita hanya akan meninggal dunia apabila kita menghidap penyakit-penyakit yang tertentu, ataupun kita hanya akan meninggal dunia bila mana kita melakukan suatu perkara yang tertentu. Tidak. Nah, kematian ni dia tidak berkait dengan apa benda pun. Walaupun kebiasaannya kadang-kadang kita melihat selalunya seseorang yang meninggal dunia itu disebabkan usianya yang lanjut, ataupun dia menghidap apa-apa penyakit yang kronik dan sebagainya. Tetapi kebelakangan ini kita melihat perkara sebaliknya berlaku. Banyak yang kita melihat bagaimana adanya kes-kes dan juga keadaan-keadaan di mana mereka-mereka yang kita melihat sihat pada pandangan mata kita, muda pada pandangan mata kita usia mereka, tetapi mereka dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara-perkara ini, kata para ulama, bahkan kata Nabi SAW, cukuplah kematian itu sebagai satu peringatan bagi kamu. Yang kita pun, yang kita pergi tengok mayat, kita tengok orang duk dia kebumikan jenazah, kita tengok orang duk mandikan jenazah, benda tu semua untuk apa? Untuk diri kita, untuk kita bawa faham bahawa satu masa nanti itulah aku akan berada pada kedudukan tu. Nah, pada kedudukan tu aku akan dikebumikan, aku akan dimandikan, aku tak mampu untuk memandikan diri aku sendiri, aku akan dikafankan, aku tak mampu nak pakai pakaian sendiri, dan aku akan diangkat, aku tak mampu dah untuk berjalan sendiri. Kemudian aku akan dimasukkan di dalam kubur, dan di sanalah bermulanya satu kehidupan alam barzakh, alam sempadan di antara alam dunia dan juga alam akhirat. Dan kita akan tinggal di alam sempadan itu sehinggalah hari kiamat. Sehingga hari kiamat barulah manusia akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila pejam saja mata kita, terkeluar sahaja roh daripada jasad kita, berpisah jasad dan juga roh ini, maka pada ketika tu habis dah, tertutup dah segala peluang untuk kita bertaubat, tertutup dah segala peluang untuk kita buat amalan apa yang kita buat pun Allah Ta'ala dah tak terima, tak dikira, tak dicatat dah dalam buku catatan amalan kita. Taubat sehebat mana sekalipun tidak akan diterima dah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa-apa sahaja semuanya telah berakhir di situ. Dan apabila roh dan jasad kita berpisah, itu adalah masa untuk dihisap apa yang kita buat sewaktu roh dan jasad kita bersatu dulu. Ini masa dia, bila mana mata kita terpejam. Dan kata para ulama, ketika itu jugalah secara automatiknya manusia-manusia ini yang mana rohnya telah berpisah daripada jasad, dia akan mula faham nilai solat. Roh dengan jasad dua ada lagi ni, tak apa dah faham. Nilai solat, nilai apa-apa amal lah, bahkan nilai bacaan Al-Quran, nilai satu ucapan subhanallah, nilai dia ucapan la ilaha illallah, nilai kita berzikir, nilai kita bersedekah, tak apa nak faham bila mana roh dan jasad kita masih lagi bersama. Tapi bila terkeluar roh dan juga jasad, berpisahnya roh dan jasad, masa tu kita akan faham. Kerana kita akan nampak kesan-kesan daripada segala amalan ini, baik solat, baik puasa, baik zakat, baik Quran, baik zikir, baik sedekah, baik silaturahim, apa sahaja, kita akan mula nampak, oh yang ni lah kelebihan dia. Bila dapat tengok kelebihan tu dalam kubur. Yang ni baru permulaan kepada segala amalan-amalan kita nak nampak natijah dia dalam kubur. Kemudian di mahsyar, kemudian membawa sampai ke syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan amalan-amalan yang kita lakukan ataupun ganjaran daripada amalan-amalan yang kita lakukan nampak depan mata. Masa itulah akan adanya manusia-manusia yang menyesal atas kehidupan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bagaimana dia telah mensia-siakan masa yang begitu banyak. Dia sia-siakan tanpa mentaati perintah Allah. Bahkan lebih teruk, orang yang melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka akan mencerca diri mereka sendiri. Ya laitani, celakanya aku, celakalah aku, awaklah kat dunia dulu aku bodoh sangat. Ketika tu buat dia faham betapa bodohnya dia. Amalan yang Allah Ta'ala suruh kita buat ni bukan amalan yang berat-berat. Allah Ta'ala tak suruh kita angkat ketui bata ke apa, tak ada. Amalan yang Allah Ta'ala suruh buat ni, kalau kita fikir balik, tak ada apa yang melebihi daripada kemampuan kita. Solat apa sangat.
berdiri, rukuk, sujud, itulah di satu tempat saja pun. Tak membebankan pun puasa ke apa benda pun lah, tidak membebankan tiap-tiap perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sekiranya dirasakan amalan itu agak menyusahkan kita, maka agama memberi keringanan. Kamu tukar buat cara macam ni pula. Tak boleh juga, ini pun susah, kamu tukar lagi buat cara macam ni. Contoh solat lah, tak boleh nak solat berdiri, kaki boleh lepas operate, tak boleh berdiri lama, sakit lutut. Maka apa nak buat? Allah Ta'ala kata apa? Duduk. Tak apa, duduk semayang. Duduk pun tak apa, tak boleh, pinggang pula, hoi, tak apa, hang baring semayang. Antu pun tak boleh juga, buatlah macam mana pun, jadi hang semayang. Dah sampai ke tahap macam tu. Taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah mastata'tu, mengikut kemampuan kita. Begitu kelonggaran Allah Ta'ala bagi untuk kita taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik puasa pun sama. Puasa, sakit tak mampu nak puasa, tak boleh. Dia banyak tu macam perut ke pedih ke apa ke, doktor kata kena makan ubat apa semua, tak apa, tak payah puasa dan tak berdosa pun. Nanti bila habis Ramadan nanti gantilah. Nak ganti tu bila cepat-cepat ke? Dah, tak payah cepat-cepat pun. Sebelum datangnya Ramadan yang akan datang, nanti kamu gantikan kamu punya puasa kamu. Zakat pun sama, Allah nak kena berkeluar duit ke? Dah, tak payah. Tengok nisab, sampai nisab baru berkeluar. Hang ada ke 21,000 ataupun 22,000 kita main nisab Pulau Pinang ni? 21 atau 22,000. Ada yang tu untuk tempoh setahun tu pun baru dikeluarkan. Ada masa yang mana menurun, ada bulan sekian 3 bulan ni tak sampai nisab, tak payah berkeluar zakat untuk tahun tersebut. Tak apa, hang simpan tu semua duit hang. Zakat pun kalau kena pun banyak, 25% ke tak? 2.5%, sikit ya Allah Ta'ala minta daripada zakat kita. Begitulah juga segala perintah Allah Ta'ala, segala amalan-amalan yang difardukan ataupun yang sunat dalam agama kita ni, tak ada satu pun yang membebankan. Maka orang-orang yang mana diputuskan oleh Allah Ta'ala pada yaumul qiyamah nanti masuklah api neraka, maka dia akan faham ketika tu betapa bodohnya dia dan betapa ruginya dia ketika mana dalam kehidupan dunia dia sia-siakan masa dia. Dia sia-siakan hari-hari yang Allah Ta'ala berikan kepada dia untuk dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dia penuhkan hari-hari itu pula dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menariknya diceritakan di dalam Al-Quran, apabila manusia-manusia semua yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam api neraka, habis dah hisab ni, penghisaban semua habis dah, maka diputuskan ahli syurga masuk ke dalam syurga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Manusia punya sifat ni, dia nak salahkan orang juga, dia susah nak salahkan diri dia sendiri. Maka bila mana manusia masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua pakat cari iblis. Ni mana iblis ni dia ni punya pasal lah kita kena umbal dalam neraka ni, dia punya pasal lah. Dia lah kat dunia dulu duk buat kita supaya kita taat perintah Allah, kita buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan, dia semuanya punca pada dia. Maka pakat-pakat semua cari iblis. Mai cari iblis, jalan belakang iblis, maki hamun lah dengan segala bahasa itu ada, maki hamun kepada iblis. Iblis jalan steady, dia jalan kat depan tu. Dia cheap lah, dia masuk dalam neraka. Yang lain semua ikut belakang dia, tapi ikut dengan mengutuk dia, dengan maki hamun dia. Sampailah di satu tempat yang agak tinggi, maka iblis akan naik di atas tempat tersebut, macam mana mimbar lah lebih kurang. Dan iblis akan berkhutbah di dalam neraka. Yang itulah khutbah yang pertama dan terakhir yang ada dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada penghuni neraka. Ni ketua kepada segala orang jahat ni. Iblis laknatullah, dia akan berdiri di atas itu tempat yang tinggi dan dia akan beritahu kepada penghuni neraka yang duk maki hamun dia. Dia kata, jangan maki hamun aku. Apa maki hamun aku buat apa? Aku takut kepada Allah. Dia akan istiharkan pada hari itu, aku ni makhluk Allah, hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia dulu yang apa duk maki aku lah ni, di dunia dulu akukah yang buat melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Akukah yang menjadikan kamu jauh daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Syaitan, iblis akan kata apa? Aku hanya membisik-bisikkan di dalam hati kamu supaya buat perkara-perkara kejahatan. Tekat tu ya, yang hampa pergi dengar siapa suruh aku bisik ya. Mai waktu semayang dia mai bisik, relax lah, tak payahlah, letih kot, bawa balik kerja kot, letih ni. Adakah siapa-siapa dia? Tak, saya nak bangun dah tadi. Masa saya bangun tu, dia mai iblis mai tekan bau saya duduk. Tu yang tak semayang tadi ni, iblis tekan.
nak mangkit pergi pancok tadi, iblis buat apa? Iblis pegang kaki, tak bagi ambil wuduk. Yang tu yang terlepas waktu maghrib tadi ni. Saya nak keluar rumah tadi pakai elok jubah dah. Sampai kat pintu rumah, iblis mai potong saya punya kain ni jadi skirt lah sekali, keluar pakai skirt. Bukan saya tak tutup aurat. Saya pakai tudung dah tadi, pakai tudung. Nak keluar rumah ya, iblis mai tarik saya punya tudung. Saya nak minum air kosong tiba-tiba tengok cawan ni, iblis mai tarik, dia ganti, dia buat arak di tangan. Adakah sampai tahap macam tu iblis boleh buat? Tak ada. Iblis kata aku tak buat benda macam tu semua. Aku hanya membisik-bisikkan di dalam hati kamu, buat perkara ni, jangan buat perkara ni. Yang tu yang kerja. Hampa sendiri yang tak semayang, hang sendiri yang bila nak minum arak, hang bawa motor, bawa kereta pergi kedai, beli, bagi duit dekat orang tu, ambil arak, buka botol arak, minum arak tersebut. Hang sendiri yang berzina, pergi ke tempat tu berzina, melakukan perzinaan. Iblis hanya membisik-bisikkan. Maka ketika tu baru manusia faham, betul juga iblis bisik-bisik awak yang kita bodoh sangat ni. Kena lagi sekali. Nah, masa tu masa maki diri sendiri aku dibodoh lah. Aku boleh dengar hanya bisikan-bisikan Bukan kena kata iblis dukung kita, bawa letak dalam kelab balam arak dalam mulut kita. Dah, iblis tak boleh nak buat macam tu. Dia tak mampu pun nak buat macam tu. Kan? Dia hanya membisikkan. Kerana bisikan-bisikan tersebut, maka kita na'udzubillah lah, seseorang itu akan menjadi di kalangan ahli neraka, yang mana akan diazab untuk satu tempoh yang amat lama oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka Allah. Untuk orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, satu basyirah, berita gembira daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia satu orang Islam atas apa-apa amalan sekalipun, maka dia pasti akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Wajib ke atas dia masuk dalam syurga siapa-siapa orang Islam yang meninggal dunia di atas Islam. Dia tak keluar daripada agama Islam, baik dengan perkataannya, perbuatan dia, ataupun dengan iktiqad, dengan hati dia. Dia mati dalam keadaan Islam, maka wajib syurga ke atas diri dia. Cuma wajib syurga itu tidaklah bermakna neraka haram ke atas diri dia. Dua perkara berbeza. Dia wajib masuk syurga, maknanya dia pasti akan masuk syurga. Pasti masuk syurga ni dia ada dua cara. Satu, dia masuk terus ke dalam syurga Allah Ta'ala, mati masuk kubur, alam barzakh, habis tu kiamat, bangkit daripada mahsyar, habis segala penghisaban apa semua, diputuskan masuk dalam syurga. Ini straight, direct masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu cara lagi, sebagian orang Islam juga akan masuk ke dalam syurga melalui jalan yang kedua, mati masuk kubur, habis naik daripada mahsyar, habis dia hisap semua, masuk neraka. Allah Ta'ala putuskan kepada dia, kamu dihukum masuk dalam neraka. Kerana apa? Kerana dosa yang kamu lakukan. Kerana kamu berzina, kerana kamu tinggal sembahyang, kerana kamu tak tutup aurat, apa-apa dosa lah. Maka dia diazab oleh Allah Ta'ala untuk satu tempoh yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia azab dengan azab yang sebenar-benar pedih dalam api neraka Allah Ta'ala. Kemudian selepas tamat tempoh hukuman tersebut, masuk dia semula ke dalam syurga dan kekal selama-lamanya dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua cara. Kalau dia mati dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dengan keyakinan penuh kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiket syurga duduk pegang dah. Tiket syurga dia pegang dah, confirm dia akan masuk syurga. Ini satu berita gembira lah untuk orang yang beriman pada Allah, untuk orang Islam. Tetapi tiket tersebut tidaklah menghalang dia daripada masuklah api neraka Allah Ta'ala. Kalau amalan-amalan dia buruk, dia masuk dulu dalam neraka, dia merasai dulu azab dalam api neraka, lepas tu baru masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak selamat kena pegang dua tiket. Satu tiket la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wajib syurga tadi ni. Satu lagi tiket nak selamatkan diri daripada azab api neraka, iaitu dengan cara melakukan amal-amal soleh, sembahyang, puasa, zakat, haji, silaturahim, Quran, jauhkan larangan-larangan Allah Ta'ala, jauh arak, zina, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, semua dia jauh. Dua tiket dia pegang. Dua tiket dia pegang. Tiket wajib masuk syurga, tiket jauh daripada api neraka, maka terus masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Nabi habaq berkenaan dengan hadis ni kepada seorang sahabat, kan, Nabi kata, siapa ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ikhlas, mati dia dalam keadaan tersebut, maka wajib ke atas dia masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Ada sahabat yang macam betul
Nabi kata la ilaha illallah Rasulullah, Nabi tak kata pun dia kena semayang, dia kena puasa apa, Nabi tak apa. Nabi kata mati atas keyakinan atas kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang i'tiqadlah hati dia memang tak ada Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. I'tiqadlah hati dia Nabi Muhammad itu bersuruh Allah Subhanahu wa taala, confirm wajib syurga. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, walaupun dia seorang penzina, walaupun dia seorang pencuri ke? Nabi kata, ya, walaupun dia seorang penzina, walaupun dia seorang pencuri. Tak puas hati sahabat tu tanya, ya Rasulullah, walaupun dia penzina, tak taubat ni, mati sebagai penzina, mati sebagai pencuri, masuk syurga juga ke? Nabi kata, ya, walaupun dia penzina, walaupun dia pencuri. 3 kali dia tanya. Kali yang ketiga kata Nabi SAW, walaupun hang tak suka jawapan tu, tapi yang itulah hakikat dia. Tiket masuk syurga bila mana seorang itu mati dengan keyakinan atas kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa amalan dia pun Allah Ta'ala tak kisah. Cuma tak kisah pun wajib syurga macam saya beritahu tadi lah. Tidak menafikan dia menerima azab Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Okay? So kita tak maulah masuk dengan cara yang kedua tadi ni, dengan cara perlu melalui api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. So penting kepada kita untuk melakukan amalan soleh di samping iman kita. Sebab tu kata para ulama, di antara nak doa minta syurga dengan doa minta jauh daripada api neraka, yang mana yang lebih penting? Kata para ulama, lebih penting kita banyakkan berdoa minta jauh daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana orang yang beriman insya-Allah pasti ni di antara mujibatan, 2 perkara yang pasti berlaku, kata Nabi SAW. Apa 2 perkara yang pasti berlaku? Orang yang mati atas Islam, maka wajib syurga, garanti, confirm dia akan masuk syurga. Dan orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, garanti dan confirm dia akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Yang ini 2 perkara mujibatan ni, kata Nabi SAW. 2 perkara yang pasti berlaku, 2 ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta banyak-banyak supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara cara yang diajak oleh Nabi SAW, tiap-tiap kali lepas sembahyang subuh dan juga lepas sembahyang maghrib, baca 7 kali bacaan yang pendek, yang memang selalu kita duk baca dah. Dan tu apa dia fadilat dia, dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita sembahyang seorang lah, main ramai-ramai, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali selepas sembahyang subuh dan juga selepas sembahyang maghrib. Dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka. Bahkan neraka akan habaq kepada Allah, ya Allah, orang ni minta perlindungan daripada aku, engkau jauhkanlah dia daripada aku. Sedangkan sifat neraka, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, bila dimasukkan manusia-manusia yang neraka dalam api neraka, maka apa neraka akan kata kepada Allah, neraka ni sifat dia garang, sifat dia bengis. Dalam hadis-hadis banyak menceritakan neraka ni dia satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buas. Kenalah hang nak siksa orang, nak azab orang, mana boleh lemah lembut apa semua. Sebab diceritakan dalam hadis, neraka nanti akan dibawa ataupun ditarik oleh malaikat dengan 70,000 tali kekang. Tali kekang, tali macam kita tarik lembu kan, lembu kanan macam mana pun tali satu ya, kan, tarik tali. Maka neraka ni 70,000 tali nak kena tarik dia mai. Dan setiap tali, kata Nabi SAW, ni hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, tiap-tiap satu tali itu pula 70,000 malaikat pegang nak tarik dia. Neraka ni nak heret dia mai nanti pada hari kiamat. Dan bila dimasukkan manusia-manusia yang neraka dalam api neraka, permintaan neraka, hal min mazid, ya Allah, nak tambah lagi ke? Tambah lagi wahai Allah, buat masuk lagi, aku nak azab depa lagi. Ni neraka punya sifat. Tapi untuk orang yang benda simple lah kita kalau kita dengar, untuk orang yang lepas subuh 7 kali Allahumma ajirni minan nar, lepas maghrib 7 kali Allahumma ajirni minan nar, hak tadi yang garang, yang ganas tadi ni, ya Allah, depa ni minta jauh daripada aku, kau jauhkan daripada aku. Neraka akan minta kepada Allah Ta'ala supaya dijauhkan. So benda simple lah. Macam saya beritahu tadi, la roh dengan jasad duduk sekali lagi, tak nampak lagi Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Lepas sembahyang nak cunggit nak tengok bola, nak pergi yang tu, nak pergi yang ni, nak zikir pun tak ada. Nanti bila roh dah berpisah pada jasad, tentu baru misal, awak lah aku 7 kali kot, sambil jalan pun aku boleh buat. Tapi siapa aku tak buat, time tu baru nak sedap. So sebelum sampai masa tu semua, nak kena banyak
buatlah apa yang disuruh oleh Nabi SAW, dan untuk jauhkan kita daripada azab api neraka. Satu lagi tempat untuk kita minta secara khusus yang diajar oleh Nabi SAW, selain daripada doa-doa kita yang kita buat secara umum tu, nah selain daripada tu juga selepas daripada kita baca tahiyat akhir. Nah, selepas baca tasyahud tahiyat akhir tu, fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian sebelum daripada kita bagi salam, nah di situ pun satu tempat yang Nabi SAW akan gunakan masa tersebut untuk minta jauh daripada azab api neraka, daripada azab kubur, daripada fitnah ujian kehidupan di dunia, kehidupan setelah mati, dan juga daripada fitnah dajjal. Nabi minta perlindungan daripada empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah jauhkanlah aku daripada azab api neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan jauhkanlah aku daripada azab apa dia di dalam kubur nanti. Wa a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah ujian, cubaan, dugaan yang berat, hayati wal mamat, dalam kehidupan dunia baik pun setelah aku mati. Jauhkanlah aku daripada dugaan-dugaan, cabaran-cabaran yang macam tu. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga daripada kejahatan fitnah ujian daripada al-masih ad-dajjal. Empat perkara yang diminta oleh Nabi SAW. Sebahagian ulama, minoriti di kalangan para ulama, mengatakan wajib baca empat doa ni, kerana hadis yang Nabi suruh baca tu, dia perkataan tu Nabi menggunakan fi'lul amri, kata perintah. Nabi kata lepas daripada kamu baca tasyahud, hendaklah kamu minta perlindungan. Hendaklah minta perlindungan ni sebagian ulama mengatakan macam Nabi suruh, kena buat, kena minta perlindungan daripada empat perkara ni, penting. Perlindungan daripada api neraka, perlindungan daripada azab kubur, perlindungan daripada fitnah hidup dan mati, dan perlindungan daripada Masih Dajjal. Kalau kita hafal, baca dengan lisan kita. Selepas fil alamin innaka hamidum majid, minta perlindungan daripada empat perkara tersebut. Kalau tak hafal tapi duk ingatlah ustaz kata itu empat perkara, tak apa, mintalah hati kita, ya Allah jauhkanlah aku daripada azab api neraka, daripada azab kubur, daripada fitnah kehidupan dan juga kematian, dan juga daripada fitnah Masih Dajjal. Minta dalam hati pun tak apa jugalah, dah tak apa nak buat macam mana. Tapi kita usahakan di situ untuk kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia kita tak nampak neraka, tapi Allah punya pemurah. Allah cerita habis-habis pasal neraka kepada kita, dengan tahap otak kita boleh faham lah. Kan? Azab neraka Allah Ta'ala tak cerita, dan Nabi pun tak habaq kepada kita. Azab dalam neraka yang paling berat apa dia, tak tahu, tak habaq. Cuma Nabi SAW habaq kepada kita azab yang paling ringan dalam api neraka. So hampa boleh faham sendirilah. Yang paling ringan ni kira otak boleh brain lagi lah, otak boleh fikir lagi, yang paling ringan. Kata Nabi SAW, sebuah hadis sahih, kata Nabi, azab yang paling ringan dalam api neraka ialah diletakkan dua ketui batu, dua ketui batu neraka lah. Dua ketui batu neraka diletakkan pada lekukan tapak kaki seseorang. Lekukkan tapak kaki kita kan ada lekuk kan, letak ketui, maknanya batu tak besar pun, batu kecil lah, letak dekat situ. Sebagai ulama kata berdiri atas tu, pakai macam pakai slipper lah, berdiri di atas dua ketui batu besar tu ya, dia kena dekat lekukkan tapak kaki kita tu. Dan bila kena saja, kata Nabi SAW, haba dia, kepanasan dia tu naik daripada bawah, dia rasa ke dalam badan dia semua, sampai akhirnya dia sampai ke otak, dia nak keluar haba tu, maka akan menyebabkan otak seseorang itu menggelegak otak dia, macam menggelegak air hangat, blub, otak dia menggelegak. Kalau kat dunia matilah. Kalau kat dunia mana ada tak ada otak nak menggelegak hang kena panas yang satu tahap kepanasan yang tertentu tu, memang tak mampu nak tanggung dah, kita akan mati ya manusia. Tapi di cerita dalam neraka mana ada mati, tak ada mati. Hang sakit macam mana pun hang hidup. Allahu Akbar. Kan, sepatutnya satu tahap kesakitan tu, kita kat dunia ni semua orang dia ada satu tahap kesakitan yang badan dia boleh tanggung. Bagi tahap kesakitan yang lebih daripada tu lagi, badan tak boleh tanggung dah, mati. Semua orang macam tu, dia ada satu tahap yang dia boleh tanggung kesakitan. Tapi lah neraka Allah Ta'ala bagi satu tahap kesakitan yang badan memang tak boleh tanggung dah, tapi tak ada mati. Apa dah buat, anda tanggung juga. Ditambah lagi. Kalau otak mengelegak, bayangkan organ-organ yang ada di dalam badan hancur habis semua. Organ-organ ni semua terbakar.
Kemudian apa buat? Allah Ta'ala jadikan semula. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, jadikan semula bagi elok. Rasa lagi dan berulang-ulang kali macam itulah keadaan dalam api neraka Allah. Maka kata Nabi, orang yang kena azab yang paling ringan ni, dia duk ingat hak ni lah azab yang paling berat yang ada dalam api neraka. Sedangkan dia tak tahu yang itulah azab yang paling ringan untuk ahli neraka. So Nabi cerita azab yang paling ringan. Azab yang lebih-lebih pada tu wallahu alam, kita pun tak tahulah. Tapi Allah bagi peringatan berulang-ulang kali, inna azabi lasyadid, wahai hamba-Ku, azab aku ni pedih, azab aku ni azab yang besar, azab yang berat, azab yang menyakitkan. Allah Ta'ala berulang-ulang kali. Sayangnya Allah Ta'ala tak mahu kita masuk dalam api neraka Allah Ta'ala. So jauhkanlah diri kamu daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Macam mana pun dah diajak oleh Nabi. Lepas subuh, lepas maghrib 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Sebelum daripada bagi salam, jangan lupa minta perlindungan daripada 4 perkara. Doa banyak-banyak, minta jauh daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang jaga semayang dia, semayang berjemaah, pun Nabi ajak juga semayang berjemaah dengan takbiratul ula. Takbiratul ula macam mana? Dia duduk, dia main sembahyang, ni kena sembahyang awal ni. Dia sembahyang jemaah saja dia tak dapat. Dia dapat pahala jemaah lah. Yang ni khusus untuk orang yang sembahyang jemaah dengan takbiratul ula. Takbiratul ula ni takbir betul-betul lepas imam takbir. Imam angkat ada Allahu Akbar, habis dia pun Allahu Akbar. Yang selalu ni kita besar ambil rahmat, masuk rakaat kedua, rakaat ketiga pun alhamdulillah lah kan, dapatlah berjemaah yang tu pun. Tapi yang ni tak, ini dia kena upgrade sikit ada 20 tahun 30 tahun tu masuk rakaat ketiga, rakaat keempat Ni kira lepas imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Itu takbiratul ula. Maka siapa yang sembahyang, kata Nabi SAW, 40 hari, bukan 40 waktu, 40 hari, dia sembahyang macam tu dengan takbiratul ula bersama-sama dengan imam habis Allahu Akbar, dia pun terus Allahu Akbar. 40 hari dia jaga. Maka kata Nabi, bara'atan, ada 2 kelepasan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Pertama, kelepasan daripada sifat nifaq, sifat-sifat orang munafik. Allah Ta'ala kalau ada, Allah Ta'ala akan keluar, cabutkan daripada diri dia. Dia tidak akan jadi munafik dan dia tidak akan mati dalam keadaan sebagai seorang munafik. Dan yang kedua, kelepasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 40 hari. Sebab tu orang yang pergi haji ke, ditekankan untuk supaya duduk di tanah haram tu tempoh 40 hari. Pasti kita bila pergi haji apa semua ni, dia semangat dia lain. Semangat lain. Sebelum azan kena pergi dah. Subuh pukul 2 pagi, pukul 3 pagi keluar dah. Tempat kita tobat tak buat. 6.30 tak tentu bangun lagi kan. Jadi kat tanah suci ni, dia bangun awal, dia semangat lain. So sekurang-kurangnya insya-Allah 40 hari dia duduk di tanah suci tu. Walaupun ada cadangan bahawa ni dia nak pendekkan tempoh buat haji, tapi tak ada ustaz-ustaz, ada orang-orang yang faham, dia kata dah jangan 40 hari ataupun lebih. Tahun 2000 berapa semalam pun sembang satu orang, dia kata dia duduk 45 hari iaitu pergi buat haji. 2004 ke apa dia kata dia buat haji 45 hari. Alhamdulillah dapat berjemaah semua bersama-sama dengan imam. Saya tadi benda besar. Maka tempoh-tempoh ni kita perlu beri perhatian lah, yang disebut khusus oleh Nabi SAW. So siapa yang jaga tu, Allah Ta'ala bagi kelepasan daripada azab api neraka Allah, kelepasan daripada sifat munafik, sifat nifak yang ada dalam hati. Tapi nak jaga tak apa nak senang lah juga kan. Dia kena perlukan kepada usaha sikit lah. Maknanya azan tu sebelum qamat tu nak kena ada di surau dah, ada di masjid dah, supaya lepas imam Allahu Akbar, tapi pastikan imam habis lu akbar dia, asal buat semangat lebih, takbir sama dengan imam lah. Takbir sama dengan imam batal sembahyang kita. Pasal kita mengikut orang yang belum sembahyang. Mengikut orang yang belum sembahyang, maka sembahyang kita jadi tak sah. Itu satu perkara yang perlu beri perhatian. So pastikan roh akbar imam tu selesai dulu. Ini tak boleh dia main semangat dah. Imam doa Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Yang tu takbir bersama dengan imam. Tak boleh. Ketika imam Allahu Akbar, imam belum sembahyang lagi. Dalam mazhab Syafi'i, takbiratul ihram belum sembahyang lagi. Dia masuk dalam sembahyang. Macam kita nak masuk dalam surau, kita buka pintu, kita dah masuk surau ke? Dah masuk lagi. Baru buka pintu. Takbiratul ihram ni dia buka pintu lah kepada sembahyang. Akbar, sebut ra tu saja baru officially kita masuk dalam sembahyang. Time tu baru kita boleh ikut imam tu. Baru kita Allahu Akbar. Dia berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi punya ta'rif takbiratul ula ialah bertakbir, takbiratul ihram bersama-sama dengan imam.
Tu kita jangan heran lah kalau tengok orang mazhab Hanafi, imam Allah, dia pun Allahu Akbar bersama-sama dengan imam. Yang tu ikut Imam Abu Hanifah, yang tu takbiratul ula, yang tu yang nak kena jaga 40 hari. Tapi itu tak apa, tu mazhab depa. Kan? Mazhab Syafi'i tak. Kita nak ikut imam tu perlu berada dalam keadaan semayang, baru kita boleh ikut dia. Baru sah kita punya semayang kita, sah kita jadi makmum dia. So pastikan dia takbir selesai, Allahu Akbar. Lepas tu kita pun Allahu Akbar, bertakbirlah. Maka fadilat dia besar. Okey, maka kita usahalah insya-Allah jauhkan diri kita, doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat amalan-amalan soleh yang begitu banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita. Nabi SAW ajak kepada kita amalan soleh, bukan sembahyang saja, banyak lagi. Sembahyang yang fardu ni tak payah abang dah lah. Hak sunat-sunat ni kita hiasi dalam kehidupan kita. Bila kita nak berdiri depan Allah, bila kita nak masuk dalam alam barzakh, alam kubur ni, kita pun tak tahu berapa lama lagi usia yang Allah Taala berikan kepada kita. Jadi sentiasalah dalam keadaan bersedia. Itu je lah yang saya boleh bagi tahu. Saya sekali dalam sentiasa perlu dalam keadaan bersedia. Bila-bila masa lah ni banyak sangat dah. Itu dengar dia ni tiba-tiba meninggal dunia, mengejut. Semalam baru jumpa satu orang, dia cerita menantu dia baru meninggal dunia, umur 29, dalam tidur. Tak ada sakit apa, 29, umur muda lagi. Kan tidur, isu bagi gerak-gerak, dia apa lembek pegang tengok sejuk dah, meninggal dunia. Doktor cek masa dia tidur tu jantung dia gagal apa ke, meninggal dunia. Abang ipar saya baru-baru ni, beberapa minggu lepas lah, umur 48 tahun, sama. Kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, jantung tak ada, apa pun tak ada, sihat. Perut pun tak ada, dia suka jalan. Dia pergi kerja pun dia naik LRT tu KL. Dia naik LRT pun selalu dia akan jalan kaki bisa stesen LRT. Makan jaga semua elok lah. Umur 48 tahun, pagi dah sesak nafas, tak boleh bernafas. Dia kata, kak saya telefon ambulans ambulans mai ambil, beberapa jam lepas itu abang ipar saya yang seorang lagi dari sana telefon mai semua mai hospital. Tak abang pergi tengok, doktor kata jantung dia tak boleh nak pump balik keluar darah yang masuk. Kan darah kita akan masuk dalam jantung, ambil oksigen, jantung akan pump balik darah tu keluar dia beredar di seluruh badan. Jantung tu tak boleh nak pump darah, tak boleh nak keluar. Apa punya penyakit pun kita tak tahu, kan, meninggal dunia. Dalam keadaan tak dijangka-jangka, kan. Macam itulah juga. Memang Nabi SAW dah kata dah, akhir zaman di antara perkara-perkara yang akan berlaku ialah banyaknya kematian-kematian yang berlaku secara mengejut. Ustaz Abdullah Al-Mabruki, satu ulama di Kuala Lumpur, ulama yang mastur lah, dia ni jenis yang tersembunyi, dia bukan keluar TV pergi ceramah-ceramah tak, tapi dia satu orang yang soleh. Tiba-tiba sama juga jantung juga, pergi ziarah adik dia, meninggal dunia di rumah adik dia. Doktor kata apa? Jantung gagal untuk ni. Wallahu alam, kita pun tak tahu lah, kan. Kita nak meninggal dunia dalam keadaan macam mana. Cerita dia, kesimpulan dia, bersedialah setiap masa. Itu ialah. Kadang kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, orang yang bijak, tekan saat hawa nafsu dia, keinginan dia dalam kehidupan dunia ni, dan dia beramal dan untuk kehidupan setelah mati dia. Maka insya-Allah sama-samalah kita tingkatkan amal kita, banyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa minta syurga, dan paling penting doa minta jauh daripada azab di dalam kubur, azab ketika di padang mahsyar, dan juga paling besar azab dalam api neraka Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengasihani kita, Allah Taala merahmati kita, Allah Taala golongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dia redai, dan Allah Taala kurniakan kepada kita segala nikmat dalam kubur, di padang mahsyar, sampailah membawa kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap dari kelemahan diri saya sendiri, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق
وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.